robot peluang. Kan? Muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, mas lapang sebelum sibuk, hidup sebelum mati. Dan ada satu penulisan Hamka yang bertajuk Terlena. Apa kata Bi Hamka? Waktu berlalu begitu pantas menipu kita yang terlena. Belum sempat berzikir di waktu pagi, hari sudah menjelang siang. Belum sempat bersedekah pagi, matahari sudah meninggi. Niat pukul 9 pagi hendak solat duha, tiba-tiba azan zuhur sudah terdengar. Teringin setiap pagi membaca satu juzuk Al-Quran, menambah hafalan satu hari satu ayat, itu pun tidak dilakukan. Rancangan untuk tidak akan melewatkan malam kecuali dengan tahajud dan witir, walaupun hanya 3 rakaat, semua tinggal angan-angan. Beginikah berterusannya nasib hidup menghabiskan umur, berseronok dengan usia, lalu tiba-tiba menjelmalah usia di angka 30, sebentar kemudian 40, tidak lama terasa menjadi 50, dan kemudian orang mula memanggil kita dengan panggilan Tok Wan, Atuk ataupun Nenek, menandakan kita sudah tua. Lalu sambil menunggu sakaratul maut tiba, diperlihatkan catatan amal yang kita pernah buat. Astaghfirullah, ternyata tidak seberapa sedekah dan infak, cuma sekadarnya. Mengajarkan ilmu pun tidak pernah ada. Eratkan silaturahim tidak pernah dibuat. Justru apakah roh ini tidak akan melolong, meraung, menjerit menahan kesakitan di saat berpisah daripada tubuh ketika sakaratul maut? Hati berkata, tambahkan usiaku ya Allah, aku memerlukan waktu untuk beramal sebelum kau akhiri ajalku. Belum cukupkah kita menyia-nyiakan waktu selama 30, 40, 50 atau 60 tahun? Perlu berapa tahun lagikah untuk mengulang pagi, siang, petang dan malam? Perlu berapa minggu, bulan dan tahun lagi agar kita bersedia untuk mati? Kita tidak pernah merasa kehilangan waktu dan kesempatan untuk menghasilkan pahala. Maka 1000 tahun pun tidak akan pernah cukup bagi orang-orang yang terlena. Ayatnya mendalam, benda tu tepat sekali. Kita 24 jam pun tak cukup, kan? Itulah dia keadaan dia. Maka bersama-samalah kita mulakan 2022 ni dengan jiwa yang bersih. Tu kata tadi, kita target kita untuk improve ibadah kita. Dan bila improve ibadah, nak mencapai kesempurnaan ibadah tu ada 4 perkara. Mencapai kesempurnaan ibadah ada 4 perkara. Yang pertama, mesti dengan ilmu. Tak main, nak ikut-ikut. Semayang macam mana, kita takbir macam mana, sujud macam mana, rukuk macam mana, bacaan macam mana, mengaji Quran macam mana, kan? Mesti dengan ilmu. Jangan jadi macam burung kakak tua. Burung kakak tua kita ajar dia mengaji pun pandai, kan? Tapi dia ikut bunyi aja, kan? Tapi kalau burung kakak tua tu boleh baca dan faham, maka lagi taruhlah kita daripada burung kakak tua, kan? Tentu. Yang kedua, selepas dengan ilmu, kedua mestilah dengan ikhlas. Kan? Ibadah ni ikhlas. Dia tak harap apa-apa pun sebenarnya, kan? Hanya dia nakkan keredaan Allah saja. Ketiga, mestilah ada perubahan pada tindak tanduk dan juga perangai kita. Ni makin semayang makin tahu dia mengumpet macam mana, mengutuk, aduh, yang benar tak penting dengan orang. Semayang ni 5 balun cukup kuat. Keluar dalam media sosial, mana jabatan bomba? Habis semua di balon. Mana agensi semua? Allahu Akbar. Orang dah ready 5 raban nak bertolong, dah standby. Tiba-tiba raban lain nak mencanak tolong keluar. Kelang kabut, tuan-tuan. Itu yang kita kata tadi, perancangan Allah yang terbaik. Itu namanya apa? Tak ada siapa sangka dah Syah Alam kono macam ni. Tak ada siapa sangka. Bercakap ni tu kan macam tak pernah fikir pun benda. Bukanlah saya nak apa, kesian. Ni petugas-petugas kita tak cukup. Ni kat Ulu Langat, berapa ramai bantuan nak masuk tak boleh, tanah dah mendap, kan? Tapi kita bercakap macam kita ni tahu semua. Ustaz Jafri pula kono malam. Ustaz Jafri kono malam 2 hari lepas. Ustaz cakap, Ustaz tak tolong pun. Ustaz tu tak share dalam Facebook, Ustaz tu tak share dalam Instagram. Kau boleh balon dia macam mana? Seolah-olah dia tu dah jadi malaikat dan nampak dah semua benda orang buat tak buat.
Segala manusia dia boleh patik nama, dia lupa tentang dosa pahala. Baik kau tengah kutuk orang tu, kau mati sekarang tak sampai minta maaf macam mana? Macam tu je kamu. Betul lah. Membalun rezeki masjid ni duit banyak, program tak ada kan tu. Sadap bercakap kan, bukan masjid sini lah, tempat lain. Jawab balik kat dia, program banyak, kau yang tak ada. Macam tu jawapan dia kan. Mengkomplain cukup pandai. Copek kan sadap cakap tu, keluar. Ini ujian Allah bagi kat kita. Tu sebab saya kata orang ni dia punya marah pasal banjir kan. Dia tak tahu. Kita tengok di Temerloh, kita tengok dekat Kuantan, di Mentakap, lagi teruk daripada KL. Betul tak? Tapi dia boleh kat gelak. Bukan gelak macam mana? Dia orang dah biasa. Cuma yang ada satu rumah tu dia kata tiap-tiap tahun macam ni, bila aku banjir dia telefon mak dia tak dapat, telefon ayah dia tak dapat, dan dia tak tahu mak dia selamat ke tak. Jadi tak tahu mak dia dekat mana. Tengok gambar image kat rumah dia tu memang nampak bumbung je. Memang orang kan susah hati kan. Tu tiap-tiap tahun tengok dekat Kelantan tu, relax dia. Dah sampai bumbung, dia relax kata bumbung tu sokok lah, macam tak ada apa-apa. Dia dah biasa. Kat Seremban banjir sampai ke lutut dah heboh, tak nak ke bantuan lutut tu. Nak tunjukkan beza. Bukanlah saya nak kita pandang ringan pada banjir, tak, tapi nak bagi tahu semua orang mengalami masalah ni. Ramai orang yang ditimpa ujian ni. Dekat Manik Urai dulu yang masa banjir yang besar tu kan, berubah halaman imam tu, rumah yang hanyut pergi kat simpang kampung, berubah nombor rumah kan. Rumah tu ada lagi, dia beralih. Saya cakap apa tuan kan? Iya tuan, Allah uji kita ni. Sebab baru je pagi tadi saya bagi kuliah subuh dekat di Baling tu. Allah Ta'ala bagi ujian ni, Allah Ta'ala sebab nak dengar suara kita. Apa yang kita cakap bila kita kena ujian. Ni orang yang kena ujian ni okey lagi, tolonglah kami, bantu kami. Yang tak kono ni lah lebih-lebih ni apa pasal? Dia pula jatuh hukum orang ni tak berguna, ni tak boleh pakai, orang ni apa semua, kesian. Petugas-petugas tu tengok anggota tentera pun dah pergi dah. Anggota tentera pergi dah dengan bot masing-masing. Ustaz Abid Liu pun dengan grup-grup datang pergi dah. Jadi itulah saya cakap tuan-tuan, kita ni janganlah apa kan, jangan nak ambil alih kan. Apa-apa pun kita ambil satu pengajaran yang paling besar. Apa pengiktibaran paling besar? Dunia ni sementara sifat kan. Baru beli kereta kosong-kosong, kata macam cantik tak kata aku uzam, besok tak malam. Contohlah kan, mungkin lah beli TV sudah dalam tu ada ikan. Ada ikan dalam TV tu, jadi akuarium. Sebab ambil banjir. Tapi adakah itu tandanya kita ni nak cakap bahawa itulah penghujung hidup kita? Tak. Allah Ta'ala nak tengok kita cakap apa. Apa suara kita. Allah saja bagi ujian ke aku ni. Rupanya Allah nak rapatkan aku dengan saudara mara aku. Mungkin rupanya bila jadi ujian tu, semua saudara dah datang tolong, rapat dah balik. Contoh dek tragedi tu ya. Iya tuan-tuan, tu kadang-kadang kita ni kena tengok balik, dunia ni bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Tengok ada orang berhabis duit dia. Kita tengok, kalau paling senang kita tengok kisah Nabi Ayub kan. Tengok kisah Nabi Ayub. Jangan Nabi Ayub Iblis minta izin dengan Allah Ta'ala, dia nak uji Nabi Ayub, nak tengok betul ke dia beriman benar dengan kau ni, baik benar dia. Allah Ta'ala kata carry on, proceed, silakan kau ujilah. Pertama uji dengan kekayaan Nabi Ayub. Nabi Ayub memang berasal pada keluarga yang kaya, tapi Nabi Ayub tak pernah takut. Duit dia semua diinfakkan, tolong orang, bantu orang susah, semua bagi duit ke orang. Habis, tidak tersisa satu harta pun pada Nabi Ayub. Allah Ta'ala uji. Tapi
makin dekat daripada Allah, tak ada berkurang keimanan dia. Itu ujian pertama. Ujian kedua, keturunannya. Ketika anak-anak dia berada di rumah saudaranya, syaitan ni, iblis ni runtuhkan rumah tu, mati keturunan Nabi Ayub. Anak-anak dia meninggal dia semua. Nabi Ayub bersyukur, dia kata anaknya diambil oleh Allah Ta'ala. Dia yakin anak-anak dia anak yang baik, baik masuk syurga. Itu yang ketiga, uji pada diri Nabi Ayub, kesihatan Nabi Ayub. Kena penyakit kulit yang tak terbayang kat kita lah. Penyakit kulit ni, penyakit kusta kan, kalau orang sekarang ni kan, habis satu badan ni. Dikatakan yang elok pada tubuh badan Nabi Ayub dua je, iaitu hati dan lisannya, dua tu. Yang lain semua habis. Dan bila kena tu, ulat-ulat ni sampai makan nanah-nanah tu yang bau busuk, orang pun tak boleh dakik kan. Bila ulat tu terjatuh, bukannya dipijak, ambil kau padan kau pijak, kau makan, aku lagi ambil kau. Tak. Bila ulat tu terjatuh, Nabi Ayub kutip balik ulat tu, letak balik, takut ulat tu tak boleh makan. Tuan-tuan berpek tak sabarnya tuan-tuan fikir. Ini nak banding dengan kita lah kan. Hidung tu sumbat sebelah yang mengamuk kat malam tu, tidur kat katil. Aduh, hai, time ni lah kau nak tersumbat. Kan. Marah. Habis segala minyak ditabur kat hidung tu, tak mau selesai. Marahnya pasal. Itu dia. Tapi kemudian Nabi Ayub ditegur oleh isteri dia, wahai suamiku, apa kata kau minta dengan Allah Ta'ala? Mesti Allah Ta'ala makbulkan. Mintalah sembuhkan penyakit ni. Maka dia kata, apa sangatlah yang aku sakit nak bandingkan berpuluh tahun aku sihat dulu, aku tak pernah komplain pun. Macam tu cakap kan. Sampailah satu ketika Nabi Ayub tak tahan, terdengar ada dua orang berbual. Apalah dosa Nabi Ayub ni sampai macam tu bona dia kena ombak. Yang itu dia tak tahan. Bukan tak tahan apa, dia takut menjadi fitnah. Maka dia bersujud, ya Allah, demi Allah, aku semua ni taat ya Allah. Tak apalah, aku sujud kepadamu ya Allah, sehinggalah kau sembuhkan penyakit aku ni. Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk hamba dia. Allah Ta'ala pesan kepada Nabi Ayub, kau hentakkan kaki kau, akan terkeluar dua pancuran air, satu kau buatlah mandi, satu kau buatlah minum. Lepas itu sembuh Nabi Ayub, dan sembuh jadi sihat walafiat, dapat isteri, kemudian anak yang pun beranak pinak, dapat lebih kurang 33 ke 35 orang anak. Jangan tuan-tuan banding dengan tuan-tuan. Tuan-tuan tak teraya dah tuan-tuan. Dia umur panjang kan? Kan? Tapi apa pengajarannya? Pengajaran nak bagi tahu, pertama sabar. Yang kedua, Nabi Ayub tak pernah mungut. Yang ketiga, bila jadi ujian tu, usaha. Nabi Ayub kena minum dan kena mandi, kena usaha. Bukan tunggu yang minta zab elok, tak, usaha juga. Ya? Jadi itulah yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surah Al-Ra'd ayat ke-11, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri, dan bila Allah mengendaki keburukan terhadap satu kaum, maka tak ada dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Dan saya suka untuk memetik, petikkan dalam surah As-Saff ayat 10, 11, 12, 13. Nanti balik tuan-tuan dan puan tengoklah. Allah Ta'ala beritahu apa? Hendakkah kamu sekiranya aku tunjukkan satu perniagaan yang menguntungkan? Apa perniagaan? Perniagaan yang dapat membebaskan kamu daripada azab sesaan neraka tidak terperi sakitnya. Apakah perniagaan itu? Maka Allah explain lagi dalam surah tu. Allah Ta'ala ni lebih kurang lah Allah Ta'ala explain, iaitu berjihad membela agama Allah dengan dua perkara. Berjuang, berjihad, membela agama Allah dengan dua perkara. Pertamanya dengan harta benda, kedua dengan diri sendiri. Itu kita kena buat. Harta benda, diri sendiri. Harta benda apa? Infak, sedekah, tolong orang. Paling senang pagi-pagi buta tu bangun, sebab agak-agak kena pukul 5 tu terkencing kan. Ambil handphone, zap, transfer Masjid Raja Tun Uda.
RM100. Ikhlas kan. Lepas tu gosok-gosok mata lah RM1,000 pun. Tak tahan dengan tu RM1,000 datang jumpa balik dengan pengurusi masjid. Tak pulang balik lah 900 lebih tu tekan orang asam betul. Contohlah pada pagi selokar, selokar dengan harta benda. Nampak ni ada orang minta bantuan derma kilat, bagi. Contohlah. Dan kemudian yang keduanya dengan diri sendiri. Di sendiri perangai kita, sikap kita, tindak tanduk kita, ibadah kita. Tu dia.